اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبي kita contoh tauladan sempurna, sangat mengasihi istri dan keluarga, dan baginda dah berpesan kita jangan menzalimi golongan wanita. Suami yang memuliakan istrinya tak mengabai walau sekecil perkara. Hadis Ummu Zarah hendaklah dibaca, bukti adab Nabi dengan istrinya. Walau maqam baginda tinggi sekali, tak menghalangnya berjanda dengan istri. Nabi dan Aisyah pernah lomba lari, bukti Nabi sebaik-baik suami. Jika para suami mencontohinya, sudah tentu rumah tangga akan bahagia. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Sedap dulu lagu ni. Boleh buat album kot. Mereka pernah nak buat album ni, lagu ni. Nabi Azra'i dah main sini, tidak mereka nak buat di Matis dengan Naufal. Semua kata Ustaz Zuhair kata nak buat di bawah intim, tak silap gaya unik dengan IC. Mereka nak buat lagu ni balik, tapi tak sempat sebab semua pakat sibuk dengan usaha masing-masing. So kalau kita sempat, kita buat kat sini. Sini buat ada studio bawah apa ni, Awakening. Jadi dengan apa ni, Mahizin semua. Cara sembang tu jangan dunia terbalik kan. Tapi yang ni kena sebarkan sebenarnya. Sebab orang dia suka dengar tu dan diulang. Sebab saya punya syair ni syair dalam bentuk ilmu. Jadi dia bukan bentuk bahasa untuk nak main bahasa dan nak bagi ilmu je. Dia bagi ilmu ni tu yang keluar habis, semua cara buat tepung Bali semua tu keluar habis. Cuma kalau kita nak buat lagu ni, biasanya lagu-lagu yang bahasanya bombastik lah. Kita tak guna bahasa bombastik sebab ni nak sampai kepada masyarakat, nak bagi faham syama'il. Dan bila sampai, maknanya telah balik. Bahasa tu sampai. Daripada buat bahasa yang tinggi-tinggi tapi tu tak sampai, maka tu tak dipanggil balik. Tu dipanggil takalluf. Tu berlebih-lebihan dalam ucapan sehingga menyebabkan orang tak faham. Baik. Bab pada menyatakan tentang hubungan kekeluargaan baginda Nabi SAW. Nabi kita contoh tauladan sempurna, sangat mengasihi isteri dan keluarga. Dan baginda dah berpesan pada kita, jangan menzalimi golongan wanita. Itu Nabi mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi ahli maksud di sini adalah isteri-isteri Nabi kita Muhammad, dan juga kita dipesan oleh Nabi untuk berbaik dengan isteri kita, dan juga isteri-isteri kalau ada yang ramai isteri, dan juga kepada isteri-isteri kita. Tu maksudnya muqabalatul jam'u bil jam'i taqtadil ifrad. Maksudnya isteri masing-masing, faham?
Jadi kepada isteri-isteri kita masing-masing. Dan yang masing-masing tu telah membalikan kepada ifrat. Bahasa Melayu kita macam tu. Comel lah bahasa Melayu ni pun. Kembali kepada isteri kita masing-masing. Tapi kalau saya sebut dan juga kepada isteri-isteri kita. Itu macam mana pula? Oh, ustaz dah ramai isteri. Nah, itu dalam bab muqabalatul jam'u bil jam'i taqtadil ifrat. Faham? Jam'u dengan jamak, jamak dengan jamak, maka taqtadil ifrat, nanti kembali kepada masing-masing. Macam ayat Quran Allah Taala sebut, faghsilu aydiyakum. Kok mana? Faghsilu aydiyakum. Basuhlah kamu tangan-tangan kamu. Ni muqabalatul jam'i bil jam'i taqtadil ifrat. Karena itu ighsilu jamak, aydiyakum jamak. Muqabalah jam'u jam'i, jam'ul bil jam'i taqtadil ifrat. Maksudnya ighsil yadikum, fardan. Maksudnya masing-masing basuh tangan masing-masing. Bukan ramai-ramai basuh tangan ramai-ramai. Pergi kat tempat tu, dia pergi guna ayat tu, faghsilu aydiyakum. Lepas tu pergi guna ayat tu, dia pergi ke dalam tempat mandi, dia pergi guna. Ni ayat ni sebenarnya disalah faham oleh masyarakat. Ni tuan-tuan duk ambil semayang seorang-seorang ni tak kena dengan sunnah. Ayat ni suruh kita basuh ramai-ramai. Jadi Tok Imam basuh tangan Tok Bilal. Tok Bilal tuang atas muka Tok Siap. Orang mampu ya tu. Dia tak faham bahasa Arab. Ini muqabalatul jam'i bil jam'i taqtadil ifrat. Penting bahasa. Faham? Jadi bahasa Melayu kita, isteri kita masing-masing. Masing-masing dah kembali kepada ifrat. Kembali dah kepada individu masing-masing. Baik. Suami yang memuliakan isterinya tak mengabai walau sekecil perkara. Faham? Jadi suami yang memuliakan isterinya, dia tak akan abaikan isterinya walaupun dengan kecil-kecil benda. Jadi kalau kita kena perhati sungguh benda-benda yang macam ni. Sebab tu hadis Nabi SAW dalam bab hubungan Nabi dengan keluarga, hadis yang sangat agung diletakkan oleh Imam Al-Tirmizi. Kalau buka dalam Imam Tirmizi, hadis dia tak banyak. Hadis bab hubungan Nabi dengan keluarga, bab samar. Bab Nabi berbicara malam dengan isteri-isteri Nabi. Sebab tu tidur malam lewat daripada lepas Isyak. Ini makruh hukumnya, ataupun bersembang selepas daripada Isyak, selepas solat Isyak. Hukumnya makruh, melainkan kepada beberapa keadaan. Yang pertama, ketika mana didatangi tetamu. Tetamu main selepas Isyak buat macam mana? Dah sembang. Takkan dia main-main tu pakat duduk diam. Tak mau sembang. Tak boleh. Yang kedua, ketika mana berbicara dengan isteri. Dengan isteri boleh, sampai subuh pun tak apa. Bukan dengan awet. Dengan awet memang ramai pakat lepas Isyak, pakat duduk hantar mesej. Macam mana kelas pengajian tadi? Adakah dapat faedah? Di mana tak faham? Tanya. Dia menjadi faqih, usuli, kan? Muhaddis. Mau jadilah waktu tu. Pas nikah, bini duduk sembang, dia duduk main game. Abang nak cerita ni. Cerita selalu Sebab aku nak main game. PUBG ni tengok ni. Dia dah masuk ni, kawan ni dah masuk lah. Tembak mati lagi. Keling-keling hang mati. Main PUBG. Pelik dengan bini juga. Melainkan bini pun kaki game juga, duduk main PUBG. Pengak lawan tembak. Malam tu tembak pula. Dia ni. Astagfirullahaladzim. Ke sebelah dah. Baik. Jadi sebelum kahwin bukan main lagi. Lepas kahwin tak layan dah. Isteri duduk cakap tak layan. Tu dah berubah dah. Cuba tengok macam mana Nabi Sun. Tadi saya sebut ubah dua kan. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga ada tiga tak? Cakap dengan tetamu kalau datang. Yang ketiga majlis ilmu. Majlis ilmu selepas solat Isyak pun tidak ada masalah. Itu masih bicarakan, tak ada masalah. Tiga perkara tersebut. Dalam hadis dalam Sunan Tirmizi dan dalam Syama'il diletakkan oleh Imam Tirmizi bab berkenaan dengan samar. Nabi berbicara malam dengan isteri Nabi. Baik, Nabi cerita apa? Ajaib kitab Syama'il ni. Al-Imam Tirmizi masukkan hadis yang ajaib. Maknanya cerita tentang samar Nabi, cerita pasal khurafat. Maksudnya bercerita tentang cerita-cerita yang santai. Maksudnya bukan cerita waktu tu pasal faraid. Cerita pasal siapa dapat 1/2, siapa yang 1/4, siapa yang 1/8. Dan 2/3 siapa yang akan dapat. 1/6 siapa? Ada 1/3 dan 1/6. Maka dua bahagi. Lepas tu pakat pening dulu. Tak boleh nak perang malam tu dengan PUBG. Pening dulu. Saya tak main PUBG. Tak pernah main, tak ada pun dah main. Duk tengoklah apa ni, dia baru tu tak PUBG tak mau.
Main pun game tu. Banyak kitab nak kena Tuhfatul Muhtaj tak baca lagi. Cara sembang tu. Balik tu dia. Jadi isteri Nabi cerita berkenaan benda tersebut. Baik, sekarang ni kalau kita nak aplikasi dengan sekarang, macam mana? Bicara dengan isteri, tengok filem sama-sama tengah malam. Kan orang tu selalu tengok filem pun tengah malam. Kan buka filem. Tengok cerita Melayu, tengok cerita apa-apa. Yang haruslah, bukan yang haram. Tengok yang harus. Tengok dengan isteri. Dan tu pun termasuk as-samar. Tengok cerita tu, makan popcorn, kan? Minum Coca-Cola 4 botol, 5 botol, meninggal tu. Boleh kahwin lain, kan? Baik. Hadis Ummu Zara, tengok. Betul ada satu hadis lagi, dia panggil hadis Ummu Zara. Hadis Ummu Zara ni hadis yang ajaib. Ada sebelah orang isteri berkumpul nak berjanji menceritakan tentang suami mereka. Siapa yang cerita hadis ni? Yang cerita-cerita ni Sayyidah Aisyah. Dan hadis ni bahasanya tinggi. Kata ulama, siapa yang boleh hafal hadis Ummu Zara, insya-Allah dia senang untuk hafal hadis-hadis yang lain. Pernah dibuat ujian pertandingan di Masjid Azhar. Syekh Usamah pernah suruh pelajar-pelajar kita ni hafal hadis Ummu Zara. Ada seorang kawan kita, orang Melayu, boleh hafal hadis Ummu Zara. Laju pula tu. Dapat hadiah. Ya. Bila siapa boleh hafal hadis Ummu Zara ni, insya-Allah dia boleh hafal hadis-hadis yang lain dengan mudah, insya-Allah. Saya bercadang untuk buat satu lagi bab dalam kitab ni, tapi tak sempat lagi nak buat. Saya cadang macam nak tambah satu bab lagi, bab berkenaan dengan hadis Ummu Zara. Tapi agak sedikit rumit lah sebab hadis Ummu Zara ni dia main bahasa Arab. Cuma saya nak terjemah balik ke dalam bahasa Melayu, nak sesuaikan dengan syair, ataupun kena buat kitab lain. Dan ulama ada karang khas berkenaan dengan hadis Ummu Zara dengan beberapa karangan. Al-Imam Qalili ada karang, Al-Imam Qadhi Iyad ada karang. Dan juga para ulama yang lain mengarang hadis Ummu Zara dengan syarahan di dalam kitab tersebut. Contohnya Imam Baljuri mensyarahkan hadis Ummu Zara dalam kitab beliau. Al-Imam Jassus mengarang kitab tentang Ummu Zara di dalam kitab beliau. Jadi kalau dikeluarkan balik boleh jadi satu kitab lain. Dikeluarkan balik perbahasan tu jadi satu kitab. Jadi hadis berkenaan Ummu Zara ni hadis hubungan suami isteri, dan diceritakan akhlak suami, yang mana akhlak tersebut kalau dikaji balik memang akan ada pada semua manusia. Salah satu daripada akhlak tersebut, daripada sebelah orang tersebut. Dan ada akhlaknya seperti Abu Zara. Ada akhlak seperti suami yang pada isteri yang pertama, yang dia kata zauji lahmin jamalin ghassin, suami aku ni macam daging unta yang kurih. Tidak boleh naik tempat yang tinggi, tempat tinggi pun tak naik, dan turun pun tak boleh. Jadi orang nak ambil manfaat pun tak. Lepas tu ada yang sebut laki aku ini lembut seperti arnab. Ada yang sebut laki aku ni seperti citah. Citah apa bahasa Arab? Fahd, kal fahdi. Suami aku seperti Fahd. Fahdi ni dia kata, kalau dia masuk rumah jangan ditanya kepada dia di mana duit dia pergi. Dia tak akan tanya di mana duit dia pergi. Jadi banyak makna yang disebut di situ. Jadi kalau dikaji balik, ke semua sifat lelaki-lelaki ini sebenarnya ada dalam sifat semua manusia yang ada dalam dunia. Salah satu daripada sifat tersebut. Dan daripada hadis ni sebenarnya boleh dikaji dengan psikologi akhlak manusia. Dan dalam hadis ni juga boleh menyelesaikan tentang permasalahan rumah tangga. Dan dalam hadis ni juga dibahas oleh Al-Imam Al-Qalili dalam bentuk tasawuf. Dikeluarkan nafsu manusia yang pelbagai. Yang nafsu kita tak mendengar pun ada. Bukan nafsu ada 7 tu saja, lawamah, mutmainnah, amarah bisu, nafsu kamilah, nafsu mardiyah. Bukan tu nafsu tu saja. Ada nafsu-nafsu lain lagi yang disebut, yang mana ada di celah-celah nafsu amarah. Antara nafsu amarah dengan lawamah, ada lagi celah-celah yang ada nafsu yang lain pula. Yang nafsu-nafsu ni perlu diselesaikan untuk mengeluarkan akhlak-akhlak buruk ni, sehingga menyebabkan jadi isteri-isteri mereka akan kumpul. Lepas tu ada seorang tu kata, saya tak akan cerita, la abussu khabarah. Saya tak akan cerita tentang suami saya. Kalau saya cerita, dia kata Allah Sayyidina Muhammad, dia akan pukul saya sampai terkepak ni, terkoyak kepala saya, ataupun patah habis tulang-tulang badan saya. Kan dah janji awal-awal, jangan, kita tak akan sembunyikan sikit pun pasal suami kita. Tiba-tiba orang kata tak mau cerita. Ni dah tak janji ni. Tak, sebenarnya tu lagi balik. Kerana dia kata, saya tak akan cerita. Kalau saya cerita, patah kepala saya. Cerita lah tu. Mana memang teruk tu ya suami dia. Dia kata, saya tak boleh cerita. Tadi kan dia janji cerita. Anjali kata balik. Lepas tu kalau orang tanya kat kita, kedai makan tu sedap tak? Oh, tak boleh cerita. Tak boleh cerita.
Kena pergi makan. Cara ayat tu pun orang tak dah kata sedap. Ni bila orang tanya kat kita, kedai makan tu sedap? Oh, tak boleh cerita. Hang kena pergi makan sendiri. Dah tu aku tanya tu, aku seorang cerita. Tu dalil kata hak tanya tu memang bodoh gila. Bodoh gila balarah. Tak kerti langsung. Dah orang seorang pergi makan, maksud dia sedap betul lah. Hang pergi makan sendiri, baru orang tahu aku nak cerita macam mana. Tak boleh cerita, dia hang kena pergi try dulu. Ayat tu lah, tapi kalau tak payah cerita. Tak payah cerita. Body language tu tak dah. Tak payah pergi. Ayat saja dah menunjukkan kepada orang ni bagaimana keadaannya. Boleh bah. Tu balarah. Dan ayat tu penuh dengan, hadis tu penuh dengan balarah. Hadis ni cerita oleh Sayyidina Aisyah. Panjang hadis tersebut. Kalau baca, panjang. Ajaibnya, tak ada satu pun dalam hadis tu Nabi mencelah. Nabi dengar sampai habis. Tak ada lah hadis yang pertama Sayyidina Aisyah cerita suami isteri yang pertama, isteri yang kedua, isteri ketiga. Nabi kata, awak ada buat macam tu, yang ketiga tu ada buat macam tu. Awak ada kata macam tu. Tak ada cerita habis. Sebab aku potong tengok. Potong steam. Orang Melayu kita panggil potong steam. Orang tengah duk cerita sedap, dia pergi potong dah. Sabar lu, bagi cerita habis dulu. Ni dalil kata Nabi adalah pendengar yang sangat baik. Dan ni yang susah bagi suami untuk berhadapan dengan isteri dia, menjadi pendengar yang baik. Kita ni kalau jadi pendengar baik pun cukup dah untuk membahagiakan isteri. Dia cerita, kita dengar. Kita bukan bagi solusi pun. Kita bukan duk bantu dia pun. Bagi dengar kan. Tu no. Betul nak buat macam mana? Tanya dia balik. Tadi dia abang jawapan dia belum. Dia ada jawapan. Dia tanya kita, dia tanya dia balik. Tapi kita jadi dengar elok, pendengar yang baik. Bila dia cerita masalah pun dengar. Tu. Baik. Tu nak buat macam mana tahu? Tak tahu. Bini dia tahu tak apalah. Dia suami dia punya bagian tu pun dia dah boleh kahwin dua lah. Ni suami isteri cerita, kita potong. Isteri cerita, kita kata dulu dah cerita dah kan. Kan cerita ni cerita dah. Habis pun jam. Isteri pun sama juga. Jangan suami cerita, dia lebih potong. Tak pergi cerita benda lain. Kawan tengah duk masuk bab elok dah ni, pergi tajuk cerita lain. Jam ni. Ni orang duk masih duduk di Iskandariah lagi ni. Kenapa dia pergi ke Mansurah? Maksudnya orang masih di darat, dia dah ke laut. Cerita ke laut terus. Apa-apa. Jadi kena ada keserasian. Kena jadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik ni adalah yang paling susah diamalkan oleh manusia. Orang suka bercakap, tak suka dengar orang cakap. Lepas tu kita ni kalau nak jadi yang baik, kita kena belajar juga menjadi pendengar yang baik. Faham? Ni ada orang, dia suka bagi ceramah ke orang. Tapi banyak orang nak bagi ceramah kat dia, dia suka nak mengelak. Ada orang, dia suka bagi nasihat ke orang. Bila orang nak bagi nasihat kat dia, dia suka mengelak. Dia tak suka jadi pendengar yang baik. Ini susah. Lepas tu kalau mesyuarat dengan orang yang suka bagi arahan, dengan orang yang suka mendengar orang lain berbagi pandangan, biasa. Sikap orang dengan orang yang suka dengar bagi pandangan, dengan orang yang suka bagi arahan, bila orang bagi pandangan, dia kerja nak tak mau dengar. Tak gitu main set. Tadi dia cakap, dia suruh orang dengar. Bila dia cakap, bila orang cakap kat dia pula, dia duk kalut dengan set dia. Ini orang panggil orang yang tidak ada pendengaran yang baik. Dan dia mungkin sama dengan himar. Faham? Lebih kurang. Lepas tu kalau kita duduk di rumah orang, kita main melawat sebagai tetamu, kau boleh handset tak di tepi dulu. Kalau tidak ada keperluan. Tak di tepi, sembang. Kurangkan tengok handset. Sembang dengan orang tu layan. Kalau kata perlu juga tengok, saya nak minta izin, dia nak tengok sana. Minta izin. Orang macam ni insya-Allah dicintai oleh manusia. Dicintai oleh isterinya kalau dia ada isteri. Dan diberikan izin, insya-Allah. Diberikan izin untuk ni lah, untuk dia berbicara. Cara ya. Perempuan ni dia ada sifat tamak. Itu kena ingat. Dia tak mau orang kongsi hak dia punya. Tu nampak tu. Saja. Saya duduk sembang dengan orang rumah, saya duduk melawak dengan dia. Kata perempuan ni, siapa yang tamak sebenarnya? Dia duduk kata ke orang lelaki. Orang lelaki pulun, nak sampai 4, nak sampai 2 lagi 3, hak seorang pun tak cukup. Kita okeylah, kalau kami pulun, orang perempuan tamak. Dia nak dia seorang lah. Tak mau bagi orang lain tumpat. Itu dia balas juga. Dia kata, kan ramai lagi yang tak kahwin, bagi mereka lah kahwin. Ya kan ramai yang tak kahwin, tapi perempuan lebih ramai daripada yang tak kahwin tu. Siapa pula nak ambil yang tu? Jawab dia.
Bersembang tu nak kelih lah. Tu nak elak mengantuk ya. Sambil duduk bawa kereta, mengantuk cerita tu. Kalau tidak, dia tidur. Cerita tu insya-Allah dia tak tidur. Insya-Allah. Jadi hadis Ummu Zarah kena baca. Bukti adab Nabi dengan isterinya. Kalau baca yang ni saja syarahan ni, memang kena disyarahkan. Saya pernah janji dulu, saya pernah sebut kata saya nak tulis syarahan bagi hadis Ummu Zarah. Tapi wallahu alam tak tahu bila nasihat. Ada syarahan yang menarik, yang besar-besar seperti Syekh Nasiruddin Dimashqi. Al-Imam Al-Hafiz Nasiruddin Dimashqi pun ada syarah juga kepada hadis Ummu Zarah. Kalau kumpul hadis Ummu Zarah, syarahan dia saja pun dah mumtaz. Saya pernah bagi hadiah kepada Syekh Yusri syarah hadis Ummu Zarah daripada Imam Al-Khalili. Dan dia puji semua syarah tersebut. Dia kata malah ni lebih banyak manfaatnya daripada syarah Al-Imam Qadhi Iyad. Dari segi perbahasan tasawuf. Memang sangat. Kena boleh ada di Darussalam kitab tersebut. Walau maqam baginda tinggi sekali, tak menghalangnya bercanda dengan isteri. Nabi kedudukannya tinggi, tapi tak menghalang untuk Nabi bercanda dan bergurau dengan isteri Nabi SAW. Di kita pun ada akhlak tersebut. Tinggi macam mana pun kedudukan, dengan isteri kena jadi macam anak-anak. Jadi macam budak-budak. Melawak dia macam budak-budak. Sayyidina Umar kata, yang bagi lirrajul an takuna ma'a zawjatihi atau ma'a ahlihi katifli saghir. Hendaklah seorang lelaki menjadi dengan isterinya seperti anak-anak kecil. Dia kena macam budak-budak sikit. Dengan serius kan? Kalau jadi macam tu, insya-Allah kita berjaya. Sampai isteri kata kita ni macam budak-budak, tu kita berjaya lah. Kita melawak dia sampai dia kata, abang ni macam budak-budak lah. Berjaya. Sebab dia dah sebut kata kita ni macam budak-budak. Abang ni sebelum kahwin nampak matang, Tok Guru Agung. Semua bukan cium tangan, cium kaki. Ambil semua kaki selendang, pedal semua nak ambil. Tapi bila dah kahwin tengok, Allah panggil tak matang langsung. Kita kata berjaya. Sebab Sayyidina Umar suruh jadi macam budak-budak. Kena melawak macam budak-budak. Jangan serius sangat dengan isteri kita. Kerana dia pun macam budak-budak. Tapi dia tak sedap. Sebab kalau serius dalam rumah, serius di luar rumah, serius, maka tak akan harmoni rumah tersebut. Dia kena ada akhlak tadi. Tang serius-serius lah. Tang melawak, kena melawak. Dia temu benda nak serius. Dan dengan anak-anak pun serius semua, lelaki semua jadi kayu semua. Dia ada harmoni dalam rumah. Macam Rasulullah SAW. Nabi kedudukannya tidak ada yang boleh. Kalau Nabi tak turunkan kedudukan Nabi, tak ada orang boleh dekati Nabi SAW. Kerana Nabi telah sampai di Sidratil Muntaha. Telah melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Telah berbicara dengan Allah. Telah dicuci hati Nabi SAW dengan 3 kali cucian. Waktu ketika Nabi kecil. Telah dibuang daripada hati Nabi SAW hazus syaitan. Semua kedudukan yang ada ni, kalau Nabi tidak turunkan kedudukan tersebut dengan umat tak boleh dekat dengan Rasulullah. Tengok macam mana Nabi boleh mengawal kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Dan kedudukan yang macam tu Nabi boleh kawal. Kita tak jadi wali lagi pun, duduk kemahaman. Nabi yang lebih tinggi macam tu pun boleh duduk dengan umat ni macam tu. Sebab tu para sahabat bila bergurau dengan Rasulullah, para sahabat heran. Ya Rasulullah, kamu bergurau dengan kami ya Rasulullah. Maksud, kenapa para sahabat boleh heran macam tu? Kerana mereka kenal Rasulullah. Mereka tahu kedudukan Nabi. Kerana Nabi ni Al-Malak fi suratil insan. Kerana Nabi ni malaikat dalam surahnya manusia. Nabi maksum. Nabi tidak akan melihat sesuatu dengan pandangan nafsu seperti yang kita lihat. Nabi ni ajaib. Tiba-tiba boleh melawak dengan kami. Kami heran ya Rasulullah. Kata Nabi, ya saya pun bergurau macam kamu. Kalau Nabi tak bergurau dengan sahabat, ada orang boleh dekat dengan Nabi? Tak ada orang boleh dekat dengan Nabi. Macam tu, sebab tu Nabi, kalau Nabi tunjuk kepada kita macam tu, macam mana kita dengan orang biasa yang lain? Macam tu juga kita. Ni baru ikut pengajian 2 kali, dah dia jadi wali dah. Lepas tu kawan-kawan pun dah muka mula dah. Lepas tu bila kawan-kawan buat lawak sikit, dah astagfirullah. Entah lawak syekh, entah lawak. Ini dunia mohon ini, kalau gelap banyak macam ini akan menghitamkan hati. Kawan dia tu pun, masya-Allah. Masuk insaf dan masuk neraka dia. Orang macam ni bukan jadi pendakwah sebenarnya. Dia tak akan mampu dekat dengan umat. Umat tak dekat dengan. Siapa lebih mulia, lebih agung? Kamu ke Rasulullah SAW? Rasulullah boleh masuk dengan umat, boleh bergurau dengan umat. Malah Nabi gelak ketika Nuaiman bergurau dengan para sahabat Nabi yang lain. Nanti kita akan masuk hadis bergurau. Jadi Nabi bergurau dengan para sahabat, dan para sahabat bergurau sesama mereka. Jadi sampai bab dia kita masuk. Nabi dan Aisyah pernah lumba lari, bukti Nabi sebaik-baik suami.
Nabi pernah lumba lari dengan Sayyidina Aisyah. Dan para sahabat disuruh jalan dulu, Nabi berlumba. Dia ada satu tempat namanya Masjid As-Sab, Masjid lumba lari. Di Madinah Al-Munawwarah ada masjid, di Masjid As-Sab. Di masjid tersebutlah Nabi berlumba lari dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lumba lari yang pertama Sayyidina Aisyah menang, Nabi kalah. Lumba lari kedua Sayyidina Aisyah kalah, Nabi menang. Dan Nabi kata, ini adalah hadhihi bitilkas sabqah. Kenapa? Ataupun dalam riwayat disebut hadhihi bitilka. Ini kerana apa ni? Ini kerana dah mula berisi, dah mula gendut dah ni. Dulu kurus, menanglah. Sekarang dah berisi, maka dah mula kalah dah. Lari pun tak larat dah. Nabi melawak dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah waktu nak kahwin dengan Nabi SAW, ibu beliau Sayyidatina Ummul Ruman bagi makan apa dia? Qisab dengan tamr. Qisab dengan tamr. Qisab dengan tamr gabungan dua ni. Qisab apa dia? Timun. Timun dimakan dengan tamar akan menyebabkan orang tu jadi gempal, berisi sikit. Kalau kurus sangat tu makan yang tu, insya-Allah akan jadi gempal. Biar dah gempal dah, makan lagi insya-Allah jadi belon. Jika para suami mencontohinya, sudah tentu rumah tangga akan bahagia. Jadi kalau para isteri, para suami semua mencontohi Nabi kita Muhammad dalam gurauan, dalam baik hubungan dengan isteri, dan sebagai menjadi pendengar yang baik, menjadi tempat untuk meluahkan masalah yang baik dan sebagainya, maka insya-Allah rumah tangga akan bahagia. Jadi kalau rumah kita tak bahagia tu, rumah tangga tak bahagia tu, yang pertama, kurang zikir dalam rumah tersebut. Kurangnya majlis taklim dalam rumah tu. Kena ada majlis taklim dalam rumah sebetulnya. Sebab tu kata para ulama, rumah yang baik dijadikan majlis taklim dalam rumah tersebut. Kalau tak ada pun, orang ulama dah karang kitab. Cuba tengok Syekh Zakaria Kandahlawi, ada karang kitab Fadail A'mal. Kalau ada Fadail A'mal dibaca dalam rumah setiap muslimin kepada keluarga dia saja, kerana dia ada terjemahan. Baca yang tu, baca tanpa dia syarah kalau dia bukan alim. Dia baca saja untuk nak kenalkan anak isteri dia dengan sunnah Rasulullah SAW. Kerana dia dikarang oleh Hadratul Syekh Maulana Zakaria Kandahlawi. Ini muhaddis kabir. Jadi tak akan masuk dalam tu hadis mawdu'. Dia muhaddis. Kerana hadis mawdu' semua orang tahu kata haram untuk diamalkan, haram untuk disebarkan. Jadi masuk tu, kurang-kurangnya kalau tu hadis dhaif, tak ada masalah. Dibaca dalam rumah bersama dengan keluarga saja, ini akan melebarkan kebahagiaan. Majlis zikir, majlis solawat, majlis ta'lim. Kemudian tu yang sebahagiannya kemudian buat lagi apa ni, Allahumma salli ala ni, macam-macam yang kita sebutkan tadi, gurauan dengan anak isteri dan sebagainya, kena ada perkara tersebut. Lepas tu rumah tangga yang kita tengok, kadang-kadang si suami tak baik dengan si isterinya, kemudian anak-anak jadi keras dengan ibu ayahnya. Kemudian anak-anak tak ada langsung rasa manja dengan anak, dengan dia punya bapa dan sebagainya. Kerana apa? Kerana tak ada benda tersebut, tak ada sunnah Rasulullah dalam kehidupan keluarga. Jadi macam tu. Lepas tu kata ulama, Rasulullah mencium Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu dan Sayyidina Husain seluruh tubuh dicium oleh Nabi kita Muhammad. Nabi sayang sungguh dengan Sayyidatina Zainab. Nabi sayang sungguh. Kata ulama, bila dibuat kajian balik, psikologi dibuat kajian, anak-anak kecil yang selalu dicium oleh ibu ayahnya, yang ni dia akan lebih kuat hubungan dia. Dan kemudian akan menghilangkan perasaan daripada si ayah terhadap anaknya dengan perasaan yang tidak elok. Itu orang yang selalu cium anak dia, selalu melawak bergurau dengan anak dia dengan ciuman. Waktu ketika dia boleh menerima ciuman, tapi anak dah umur 30, lepas tu duduk bercium macam waktu dia umur 3 tahun. Itu orang pun, hey, ni pak dia ke laki dia. Orang akan jadi pelik pada waktu tersebut. Tapi kalau kita kecil, kita buat dia macam tu, cium dia, bergomoi dengan dia, melawak dengan dia, ini akan menghilangkan perasaan buruk daripada ayah kepada anak dia sendiri nanti. Dan jadi sumbang mahram kebanyakannya adalah kerana dia tidak pernah berbaik dengan anaknya ketika kecil. Biasanya macam tu. Maka tu dia boleh rogol anak dia sendiri, dia boleh buat yang tak elok kepada anak dia. Kenapa? Kerana tak ada perasaan. Dia perasaan anak dia dengan orang asing, bukan sebagai anak dia. Jadi rupanya ciuman dan sebagainya tadi menghilangkan perasaan buruk tersebut. Psikologi sebut macam tu. Maka sebab tu kena ada kasih sayang tersebut. InsyaAllah ta'ala akan berikan kebaikan kepada kita semua. Wallahu a'lam bissawab.